Salah. Al-Quran menyelesaikan. Tahqiqan li ma'na qaulillahi ta'ala tibyanan li kulli syai'. Kita nak cari masalah apa? Semua Al-Quran boleh selesai. Tayyib. Kita berhenti hari itu dekat ta'rif dah selesai dah. Haqiqatul jihad. Kita tengok jihad kita macam kan? Mustaqun. Betul. Jihad ada 3 adrab. Yang luar tu kita ada bahala daripada kalimah jahdi ataupun juhdi. Jadi kita ada 2 benda asas. Al-jihad dan ijtihad. Ijtihad ilmiah, jihad kerana dia menggunakan tenaga. Jadi kata Syekh Qaradawi, 2 ni sayap umat Islam. Apabila umat Islam tidak berjihad dan berijtihad, maka berlakulah takhalluf, kemunduran. Ijtihad ni kita namakan inovatif lah. Tak kira lah. Bukan ijtihad dalam agama, ijtihad dalam semua bidang. Dalam bidang perubatan. Sekarang ni kita masih lagi tak muqallid kepada orbi. Mana kita dalam perubatan kita tak mampu keluar daripada sistem pemikiran barat. Apa saja menerima ijtihad. Yang qata'i tak apa. Sebab sains dia ada qata'i, ada zanni. Semua alam macam tu. Ada qata'iyat, ada zanniyat. Ini qata'i, 5 ni qata'i. Tapi rambut tu dia zanni, dia berubah. Dia mutaghayyir, saat panjang, saat pendek. So alam ni dia ada yang sawabit dan dia ada yang mutaghayyir. Sama dengan syariah. Dia ada yang sawabit, nisbah dia qalilah, kecil. Yang mutaghayyirat ni cukup. Sebab itu pengajian kita perlu kepada manhajiyah yang sahihah. Baik. Wal jihad salah satu adrab, mujahadatul adu al-zahir. Ini bila cukup syarat lah macam Palestin. Kalau di Malaysia tak ada musuh. Malaysia ni musuh istilah je, tak ada musuh pun kita. Hatta kita dengan orang bukan Islam, apa pemusuhan kita? Tak ada musuh apa. Kita dituntut untuk duduk aman dengan mereka. At-ta'ayus ilmu. Tak ada keperluan untuk kita berperang. Apa dia punya bawa'is dia? Apa sebab kita nak perang dengan orang kafir? Tak ada. Apa sebab kita nak bermusuh dengan orang bukan Islam? Atau ada siapa? Mereka ada sign kontrak lah. Jadi rakyat muwatanah. Sepatutnya kita jaga mereka. Kita dakwah mereka. Jadi banyak virus-virus yang kita tak buang yang menyebabkan imej Islam tu tak cantik. So kita bagi contoh dia. Bila Rasulullah dihina. Apa yang kita buat? Melainkan demonstrasi. Sepatutnya kita berdakwah dan menunjukkan akhlak yang mulia supaya mereka masuk Islam. Yang berlaku pada kartunis ni, dia masuk Islam sebab orang yang faham Islam pergi bertemu dengan dia, menerangkan Rasulullah. Sebab mereka, kata Syekh Al-Qaradawi, mereka tak benci Rasulullah, tapi mereka baca buku yang hina Rasulullah. Jadi mereka dapat maklumat yang salah. Bila mereka diterangkan tentang Rasulullah, mereka masuk Islam dan menangis di makam Rasulullah. So problem kita nak buat apa? Kita nak marah mereka sebab mereka jahil. Masa mereka hina Rasulullah tu dalam keadaan jahil, bukan dalam keadaan iskaliah kita mengamuk dan kita buat demo tanpa kita pun sendiri tak baca buku sunnah Rasulullah. Lah ni banyak mana kita terang Rasulullah pada orang bukan Islam, Cina, India. Siapa pun tak buat program tu. Hanya kita tahu, aku kalau jumpa mereka ni, aku nak sembelih. Jadi Islam yang sampai kepada orang bukan Islam tu Islam yang keras. Tugas kita ni nak bagi Islam yang cantik, yang lemah lembut, yang sabar. Kalau kita lebih kurang lepa je, lepa marah kita pun marah, tak nampaklah kecantikan Islam. Sebab tu seorang ulama Ahlul Bait, dia bertemu dengan orang yang hina Rasulullah ni, dia terkejut. Dia kata, satu dunia marah dia. Kata ulama ni, saya tak ingat nama dia.
Kalau Rasulullah hidup pun dia tak marah kamu. Ramai je orang hina Rasulullah nanti. So, okey je. Pemaaf. Bahkan disuruh oleh Allah. Fa'fu anhu wa astaghfirullah. Kita buat demo. Lepas tu tidak. Sepatutnya kita mentakrifkan Rasulullah kepada mereka. Dan sebabnya di barat bila mereka mentakrifkan, mereka belajar Rasulullah, semua bertaubat. Semua cinta Rasulullah boleh. Yang lebih baik kita bermusuh dengan orang bukan Islam tanpa mereka tak tahu maklumat tentang Islam. Ini orang bukan Islam semua kita, mereka salah sikit kita marah. Mereka tanya sikit kita marah. Bila jumpa terang Islam macam mana? Kerana kita tak ada kekuatan. Hujah tak ada. Yang kita ada marah orang. Ini yang kuat. Kemudian mujahadah syaitan. Ini ialah syaitan. Yang ketiga adalah mujahadatun nafsi. Tapi ada lagi lah jihad yang lain, jihad madani. Nanti ada jihad moden ialah kita. Sebenarnya permusuhan orang Islam di Malaysia tak sepatutnya berlaku. Tapi dah politik yang menyebabkan permusuhan, maka kita menggelarkan lawan kita tu musuh. Sebenarnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Dan orang bukan Islam saudara kita sebagai rakyat. Seperti Al-Quran sebut, wa ila akhahum Syu'aibah. Allah Ta'ala menisbahkan Nabi Allah Syu'aib itu saudara kepada kaumnya yang kufur. Dia panggil saudara muwatanah. Jadi sahabat-sahabat kita daripada orang bukan Islam, saudara kita sebagai satu negara. Itu nak berapa mereka? Kafir harbi. Nampak tak? Kalau kita terang Islam dalam bentuk yang lemah lembut, yang ilmu, ramai orang masuk Islam. Apa? Tapi orang tengok penceramah dengan garang dia, dengan tegas. Garang ni dia ada waktu dia, waktu perang. Waktu dakwah ni adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Betul kita sabar. Kalau daripada kelemahan kita jumpa dia. Tak betul. Ni kita satu FB hantar ke China, hantar balik India. Orang tak nampak di mana akhlak kita. Orang kata kita dah sabar lama dah. Sabar kat mana kita tak tahu. Tak buat apa pun kita. Baik. Ini tak apalah saya ringkas. Dia cerita kita nak ambil yang jihad yang ingin dibahaskan. Okey, jihad ada dua. Difa' dengan talab. Ataupun dia panggil jihadud dafa'. Jihad talab ini dah jarang berlaku dah sebab kita negara diplomasi kan. Sejak ada PBB ni kita tak perlu perang lah. Cuma di Palestin satu-satunya negara yang masih kekal jihad difa'. Kita zaman British dulu adalah mak kilau apa? Betul lah. Kan? Mak kilau dan sebagainya berperang sampai mati dan sebagainya. Mak kilau tak matilah, kawan-kawan dia mati. Itu dia panggil jihad difa'. Dan itu tak perlu ada perintah kerajaan. Macam di Palestin. Kerajaan mereka tak mau berperang dengan Israel, bahkan tolong Israel lagi. Tapi tak perlu kepada izin. Itu dia panggil jihad difa'. Yang perlu izin macam kita nak pergi sana tu. Kena ada. Jangan duduk pergi sorang-sorang lah. Ni semangat ada, nak beli tiket lah apa sebagainya. Sebab dia salah faham terhadap fatwa Ittihad Ulama. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan jihadud dafa'? Muqawamatul adu idza dakhala ardal Islam. Lawan musuh macam penjajah dululah bila masuk bumi Islam. Jadi Malaysia ni macam mana? Negara Islam kan negara apa? Yang tu pun kita tak selesai lagi. Sepatutnya dia sepakat dah. Malaysia adalah negara Islam. Kalau sepakat yang tu banyak benda boleh kerjasama. Tak mahu. Tak boleh. Kami tak iktiraf Malaysia Islam. Dia negara umat Islam tapi dia sekular. Dia ajaib dalam dunia ni. Jadi kita sepatutnya berbangga Malaysia adalah negara Islam dan kita pertahanlah negara Islam itu. Wahtalla minha masahatan walau qalilah. Dia rampas walaupun dia dapat tanah yang sedikit. Macam dulu di Andalus sikit-sikit lama habis. Tak ada lah Andalus. Ni ada buku Sahibu Sama kita Datuk Mufti Penang, dia tulis tentang Andalus. Saya pun tak dapat itu, tapi bagus untuk dibaca.
ataupun i'tada ala anfusil muslimin fi amwalihim wa mumtalakatihim, macam Palestin. kena ada. Tapi sekarang ni tak perlu pergi perang macam tu, kena ada senjata, bom. Tapi bom kita tak ada. Ada tapi bom kita tak banyak lah. Mahal. Kama yahdusu fi asrina min darbil bilad. Dia pun serang dengan kapal terbang, jet, sawarikh, al-ba'idah, mana tak perlu duduk dalam Palestin pun tembak dah je. Ada peluru pemandu apa, sekat tu, habis. Terbang je. Malaysia ni kalau perang, sat je. Sebab tu jangan perang. Kita kecil. Tak, kita nak mati syahid Ustaz. Kita kena perang. Orang di zaman dulu perang, hanya yang mati tentera. Orang awam tak mati. Sekarang ni, kalau perang, semua mati. Binatang-binatang, semua mati. Jadi nak perang tu, kena fikir banyak kali. Dia letak sekat tu, hancur mungkin mahkota ni. Kali makan-makan terbang. Syahid kita dalam ni. Dapat syahid insyaAllah. Tapi kita ni sebenarnya, Islam nak kita hidup dengan Islam lebih daripada mati dengan Islam. Maknanya, mati syahid ni dia ada, jangan ramai sangat mati syahid. Sebab kalau ramai sangat, tak ada orang nak buat kerja Islam. Sebab tu Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain, masa pergi perang, mereka bukan tak pergi perang. Kalau mereka tak jaga ilmu, ilmu ni hilang. Tapi mereka support tentera-tentera. Kita ni nak suruh semua orang pergi perang. Lepas tu siapa nak jaga negara? Nanti Syekh Qadhi akan bahas je. Kalau semua pakai pergi, hilang kosong Malaysia. Dapatkan orang lain pula. Jadi orang golongan jihadiyin yang tak faham ni, oh, kalau mereka tengok mengajar kitab ni kan makam rendah. Maka dia panggil ulama-ulama maksud. Aduh, perang ni bukan benda yang mudah. Mereka sembang je, sebab pergi patah balik kot. Qala idza tahada al-muslimin min ajli aqidati, apabila umat Islam diceroboh kerana agama dan seumpama dengan dia. Contoh mudah di Palestin. Fa muqawamatu min hadzal adu az-zalim al-mutajabbir wal wuqufi fi wajhi bis-silah wa muqabatul quwa bil quwa. Ini namakan jihadud dafa'. Sebab tu Syekh Qadhi dan ulama ni mengharuskan istisyhadiyah dengan bom. Tapi sekarang ni dah terhenti dah, tak perlu bom dah. Seperti berlaku di mana? Jihad Jazari dulu, ikhtilaf Faransi, jihad Palestinian. Sampai sekarang tu ada ikhtisab As-Sahyuni. Sebab dengan Yahudi tak boleh sembang, dia kena perang je. Itu cara dia. Kita sembang, dia bunuh. Jadi inilah satu-satunya kafir harbi yang ada di dunia. Dia musuh Islam lain, kafir harbi lain. Itu kena faham. Kafir harbi memang tak ada kontrak. Mungkin dia ni musuh Islam tapi ada kontrak dengan kita. Macam pelancong-pelancong, dia ambil kontrak visa pelancong. Walaupun katalah dia tu duk kata, tapi dah kerajaan bagi, tak apa, ada perlindungan. Kita tak puas hati, tak boleh, kena bunuh juga. Bila kita bunuh, kita dianggap penjenayah lah. Sebab itu kita kena faham betul-betul. InsyaAllah nanti kita sambung pula jihad talak. Talak ni penting. Bila berlaku, lambat lagi lah. Ada pembahasan bila jihad jadi fardu ain. Lepas tu pembahasan kritikan orientalis terhadap jihad. Mereka tak faham jihad ni. Jihad askari. Banyak lah. Kalau habis satu jilid ni pun kita dah faham banyak lah. Apa sebenarnya jihad. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi Syekh Qardawi menulis kitab ni. Supaya kita faham jihad ni dia ada syarat dia. Sebenarnya kalau siapa nak betul-betul nak perang, masuk tentera. Itu je. Kalau dia ceramah kat masjid, adik-adik. Kalau betul-betul nak pergi Palestin, masuk tentera. Tapi tentera kita tak boleh pergi sana. Itu cerita dia. Kalau tentera pun tak boleh pergi sana, tambah. Kadang-kadang ustaz, kita tengok ceramah ni pun, kita ni bacul, kita takut. Cuba hantar dia pergi tengok. Jadi, jangan terlampau gairah sangat. Ceramah memanglah sedap. Orang ni takut, orang tu takut. Polis tak takut, tapi kena fikir banyak. Kita di zaman umat Islam takut. Dan tu kita tahu dah kita takut. Tapi janganlah kata takut orang sangat.
Itu je lah. Selama derah itu bukan milik gambaran ni. Cuba hantar ular tengok, lari tak? Itu problem sebagai asatizah kita. Okey, kita buka soalan kalau ada. Sampai dah? Sampai dah? Tadi dia hantar apa? Oh, okey. Yang penting tu. Tu jihad tu. Jihad madani. Kesihatan. Okey, kita ada soalan? Nak perang buat apa? Cukup di Palestin. Dia boleh, maksud dia, negara Islam kena bersatu, hantar tentera je habis. Atau mereka yang, dia mungkin negara Arab ni negara tentera. Mereka ni memang khusus tentera. Malaysia ni nak hantar siapa? Kamu semua kan ada latihan tentera. Nak perang pistol betul-betul. Ya. Jadi, yang boleh pergi perang ni tentera-tentera. Sebab mereka ni tahu nak perang macam mana. Kita tak tahu. Kalau ada bentang peta strategi pun kita nak. Tapi belah kanan. Ni sebelah kiri. Nak pergi merangkak kan, nak pergi berjalan ni. Tak ada pening tentara tu nak urus. Jadi tidur dalam kemah kata. Tidur dalam kemah takut pula. Jadi sebenarnya kalau betul-betul orang nak pergi berjihad di Palestin ni, masuk latihan tentera. Ini kita pergi demonstrasi, kita akan dan ni kita cadang sebab tentera buka latihan kat depan tu. Pergi duduk 3 bulan, pergi duduk kat hutan, makan ulat sawah apa semua tu. Kita hantar pergi Palestin. Sebab dalil dia Abdullah bin Umar bila pergi perang, dia tak ada legal capacity tak cukup. Pasal tak pergi. Tak lengkap tenteraan dia tu. Inta boleh pergi perang. Kita yang tentera duduk, yang tentera ni betul. Macam mana nak perang macam mana. Okey, ada soalan lagi? Tak ada dah. Tak ada, insyaAllah kita kamil kita buat dalam ke-10 insyaAllah. Apa dah? Doa berlaku dari seluruh umat Islam kan. Maksudnya possible lah semua kita yang sebenarnya macam tadi Allah Ta'ala bila dia ancam dia boleh maafkan. Bila Allah Ta'ala janji dia masuk syurga. Hakikat akhirat ni kita pun tak tahu macam mana. Semua orang Islam semua masuk syurga. Imam Zamakhsyari kita doa masuk syurga. Semua KPMD tu, maksudnya ada buat quiz, ada rahmat Allah yang sangat besar. Lah kita jangan fikir cara kita. Manusia ni dia cuba fikir cara kita. Serah pada Allah Ta'ala yang masuk syurga. La yas'alu amma yaf'al. Intan nak suruh dia masuk neraka buat apa? Nak abad Tuhan ni tak adil. Makna intan ni punya ketambakan supaya syurga ni terbatas pada kita. Nak biar Tuhan nak masuk siapa pun. Allah kita kena kawal syurga geng kita aja. Buat kerja Tuhan. Ikut Tuhan nak masuk siapa. Allah Karim. Tapi macam mana pun dia masuk neraka tu teruk juga. Dia seperti mana Abdul Qadir Jilani. Dia macam ni, kita kena faham. Kerja Tuhan. Dia nak masuk siapa. Kerja kita ni tarahum. Kita istilah kita sekarang ni, kita dakwah kasar. Bila orang buat salah tegur kasar. Imam Zahabi dalam Siar dia sebut apa, kalau kita tengok orang tu tawaf kubur pun nasihat dia lembut-lembut. Bukan pergi maki. Tawaf kubur tu salah. Dia bukan syirik, haram. Syirik ni ambil i'tiqad. Itu pun kena cakap lembut-lembut. Kita baru buat tahlil dia, bergaduh satu. Kenapa tak boleh kita sembang lembut-lembut? Dan kita berhentilah. Benda-benda ni. Habis. Dia memanglah ayat tarhib tu siapa buat bidah masuk neraka, tapi bila individu kita tak interaksi macam tu. Itu sebagai satu manhaj. Tapi Allah Ta'ala ni karim. Syafaati li ahli kabair. Jadi Mu'tazilah dia memberikan konsep keadilan, dia tak yakin. Mana boleh orang buat jahat masuk syurga. Dia tolak syafaat kubra.
Sebab dia nak suruh Tuhan tu, Tuhan tak bijak pun, dia nak suruh Tuhan ni berperangai macam manusia. Itu muskilah manusia. Jadi kita tarah, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Seperti kata Imam Ghazali, kalau siapa-siapa yang mati dosa besar pun kita tetap kena minta ampun untuk dia. Salah, tapi syurga bukan milik kita. Itu cerita. Yalah. Dia kena ada jiwa rahmah. Sekarang ni muskilah kita pendakwah bukan masalah. Nak dakwah dia kena muka kau. Itu problem kita. Kalau tak maki, tak boleh. Kalau tak kata, dia kena kasar. Lembut ni, kita dah lembut lama dah, memang lembut. Daripada dulu sampai sekarang kena lembut. Kasar ni, semua ayat kasar semua dalam perang. Waghlid alaihim. Jangan bagi salam kepada orang kafir. Semua punca dia waktu existing, peperangan tu sedang berlaku. Itu yang panggil fiqhul mizan. Tak ada kajian yang dibuat oleh Dr. Tariq Suwaid dan Rasulullah tak pernah maki orang kafir. Lam yakum sabba. Ini orang yang study leadership dalam Quran. Rasulullah tak maki. Sebab hadis banyak la tasubbu syaitan. Rasulullah larang kita maki syaitan. Syaitan yang jahat pun tak kita maki. Kita siapa yang tak maki? Semua kita maki. Jadi macam Syiah sebab dia menganggap maki sahabat tu ibadat. Laknatullah tu sama maqam dengan radhiyallahu anhu. Itu nak buang. Sebab tu asas kita adalah irhamu man fil. Sebab tu kata Abdul Qadir Jilani, kalau aku ada kunci syurga, aku nak semua masuk syurga. Soal. Walaupun fahaman dia lain. Anak Asy'ari, dia Salafi, anak dia masuk syurga. Apa salah? Oh tak boleh, kita nak masuk juga Asy'ari semua. Salafi pun macam tu, nak dia seorang juga. Hak ni semua, kullu dhalalah semua. Ni pemikiran apa tak tahu. Min ajaibud dunia. Ahli politik macam tu juga. Ini tak betul, ini tak betul. Cuba kita tahu, semua ahli politik masuk syurga. Kan? Boleh masuk syurga lah, bukan kita aja. Semua orang Islam boleh masuk syurga. Apa masalah dia? Oh tak, yang ni tak ikut sunnah ni, dia tak ikut sunnah. Janggut pendek, jubah dia labuh. Dia kena potong dulu. Lepas apa otak kita macam tu, dia tak boleh lembut. Dia nak kena keras. Kita pula ya, kita tolak awliya jaga dunia, kita yang jaga akhirat. Takat tu dulu, kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan tu penting saya. Tak, jom makan. Tak.